Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin MFL episod ke-11 kali ini. Seperti biasa, kami akan memaparkan perkembangan menarik arena bola sepak tempatan. Dan minggu lalu nampaknya menjadi tumpuan para peminat apabila pusingan pertama TM Piala Malaysia telah pun bermula menyaksikan 7 perlawanan telah pun berlangsung. 8 pasukan mara ke suku akhir, termasuklah Kuala Lumpur yang mendapat slot automatik ke suku akhir selepas mendapat bye pada undian tempoh hari, dan 7 pasukan yang telah pun mengharungi cabaran pusingan pertama TM Piala Malaysia adalah pasukan JDT, Pulau Pinang, UiTM FC, Terengganu FC, Perak, Kedah dan Selangor. Dan nampaknya antara perlawanan yang turut mencuri tumpuan adalah sudah pasti perlawanan di antara Kedah dan juga Pahang, di mana ia ibaratkan ulangan semifinal Piala Malaysia musim lalu apabila Kedah dan Pahang terikat 8-8 sebelum gol di tempat lawan menoktahkan kemenangan Kedah untuk layak ke final pada musim lalu. Dan musim ini nampaknya Pahang terpaksa akur untuk pulang lebih awal apabila tewas 2-3 kepada pasukan Kedah pada perlawanan yang berlangsung pada Jumaat lalu. Jadi jom kita saksikan antara sorotan perlawanan yang turut mencuri tumpuan pada minggu lalu. Aksi dengan Pahang sememangnya antara perlawanan paling sukar ditempuh Kedah, namun semangat juang yang ditampilkan anak buah Aidil Syahrin Sahak ini membuahkan hasil untuk mereka layak ke suku akhir. Kedah terlebih dahulu selesa dengan 3 gol untuk berada di hadapan pada separuh masa pertama. Syakir Hamzah membuka tirai jaringan pada minit ke-17 sebelum Kepa Sherman dan Cece Kipre terus menambah duka Pahang. Separuh masa kedua, Pahang bangkit dengan 2 gol namun gagal untuk mencari gol penyamaan sehingga whistle penamat dibunyikan. Nyata Aidil menyifatkan kesilapan di separuh masa kedua tidak seharusnya berulang dalam masa akan datang apabila mereka telah selesa untuk berada di hadapan pada babak pertama perlawanan. Of course, I think football you have to try to score first if you can, and I think the boys did a very good job. Alhamdulillah, I think very pleased with the boys' attitude. They come here not easy. We know Pahang is a strong team, very physical, and they have a very good striker. But I'm pleased with my boys' attitude. You know, they don't stop. They still keep going, and we have more chances. You know, in fact, we can score more. But I think that's football. I'm still happy with the result. Dalam separuh masa kedua selepas ditegur dan baru mereka bangun dari tidur. Jadi dekat situlah baru nampak permainan yang sebenar apa yang, tapi keseluruhannya tidak terlambatlah. Kita cuba mengejar, dapat 2 gol, tapi sayangnya kita kesilapan dalam separuh masa 2 baru kita nak bangkit. Itu dia. Dalam pada itu, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT pula menang tipis 1-0 ke atas Kuching FA yang membuat penampilan sulung di pentas TM Piala Malaysia 2020. Jaringan tunggal daripada pemain muda berusia 18 tahun, Arif Aiman Muhammad Hanafi pada minit 19 sudah memadai untuk JDT meraih slot ke suku akhir dan bakal menentang Kuala Lumpur. Di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang juga tidak kurang hebatnya untuk mara apabila menundukkan Felda United 3-1 sekaligus mengulangi pencapaian mara ke suku akhir yang kali terakhir dilakukan pada musim 2006. Penjaring terbanyak Liga Premier Casagrande terlebih dahulu menjadikan gol pada minit 37 sebelum Felda United bangkit menyamakan kedudukan pada minit 49 menerusi Nicholas Velez. 2 gol pada separuh masa kedua menerusi Amir Azhar dan Lee Chang Hun menoktahkan kemenangan skuad Harimau Kumbang untuk berdepan UiTM FC di suku akhir. Sementara itu, aksi yang turut mencuri tumpuan adalah Perak dan Kelantan United yang menyaksikan Perak menang besar 4-0 untuk layak ke suku akhir. Skuad kendalian Nazrul Irwan Makmur dikejutkan seawal minit ke-7 apabila pemain kelahiran Brazil Leandro dos Santos menyempurnakan sepakan penjuru Firdaus Sayadi sebelum dia menambah 2 lagi gol untuk Perak pada minit 21 dan 28 untuk mencipta hat-trick. Kelantan United terus hilang arah apabila Kareka merembat jaringan keempat pasukan sekaligus memberi kemenangan kepada Perak. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan pertembungan final 2018 akan berulang di suku akhir musim ini apabila Perak bakal berentap dengan Terengganu FC yang turut menang ke atas PJ City FC. Yeah, basically that's what we really wanted to do right from the start, to pressure and the pressure paid off. So very happy with the outcome of the game. Saya berkata pada pemain-pemain saya, kita tak boleh melakukan kesilapan kecil. Jadi kalau kita melakukan kesilapan kecil, inilah padah dia. Perak akan menjadikan gol, the experienced team. Kadang-kadang di bola sepak, kalau you tak fokus, ini akan berlaku.
Jadi itulah antara sedikit sorotan perlawanan untuk anda, untuk kita imbas sedikit antara perlawanan yang mencuri tumpuan tempoh hari. Baiklah, sekarang kita nak beralih pula kepada seorang pemain, iaitu pemain UiTM FC Arif Anwar yang membantu pasukannya layak ke suku akhir TM Piala Malaysia musim ini, di mana ini merupakan pencapaian terbaik UiTM FC dalam saingan Piala Malaysia. Jadi jom kita saksikan. Memang semua kalau dalam kertas memang cakap Kelantan akan menang. Tapi UiTM, pasukan UiTM, kita pun dari Liga Super. So kita orang akan buat yang terbaik. Memang kita orang fight memang untuk kalahkan Kelantan. So apabila 3 tahun lepas tu berdepan dengan kecederaan ACL, untuk bangkit balik tu, apa sebenarnya misi dan azam Arif? Adakah walaupun dengan KL sebelum ni dan kali ini dengan UiTM, mungkin Arif boleh kongsikan apa sebenarnya sasaran untuk personal Arif sendiri dalam karier ni? Pada mula dia masa 2017 tu saya hampir nak give up untuk bermain sebab kecederaan lutut serius ACL. So saya comeback balik. Setahun juga saya berhenti bermain. So saya try catch up balik, buat balik. So start daripada bawah lah balik. So yang ini saya dapat platform untuk dapat bermain. So alhamdulillah peluang bermain tu ada. So saya akan buat yang terbaik lagi. Usaha keras lagi. Untuk musim depan mungkin Arif dah boleh bagi sedikit bayangan ke? Adakah mungkin akan kekal dengan UiTM ataupun masih lagi dalam perbincangan ke? Tu saya tak tahu lagi. Saya sekarang ni fokus untuk Piala Malaysia untuk layak ke separuh akhir dulu. Menentang Penang ni kita target untuk menang dulu. Lepas tu baru kita boleh fikir macam mana. Habiskan Piala Malaysia dulu, tengok baru macam mana. Sekarang ni saya 100% fokus untuk kat UiTM. Tapi adakah boleh katakan apabila you bersama pasukan UiTM ni baru nampak prestasi you tu di landasan yang tepat? Sebab yelah tu yang sebelum ni saya cakap, saya dapat banyak peluang bermain. So touching game tu ada, fitness game ada. Lepas tu coach pun percaya saya. So alhamdulillah saya cuba kerja keras je dah lagi. Mungkin Arif boleh describe jurulatih seperti Frank Bernhard ni macam mana? Sebab kita tahu sebelum ni pun you pernah bekerja dengan Frank kan? Dia straightforward, dia tegas tapi senang dengan dia. So dia kalau dia dah percaya orang tu, dia memang dia akan dia selalu motivate, dia okey. Dia senang bekerja dengan dia. Secara keseluruhan berpuas hati tak dengan apa yang Arif dah lakukan untuk tim UiTM pada musim ni? Kalau ikutkan memang belum lagi berpuas hati. So saya kena kerja keras lagi. Game yang lawan Kelantan ni pun cuma permulaan. So saya kena kerja keras lagi. Jangan cepat bangga lah. Macam tu lah. Okey Arif, mungkin Arif ada nak katakan sesuatu kepada fans UiTM ke? Pada fans UiTM, teruskan menyokong pasukan UiTM FC. Semoga keputusan terbaik dapat dibuat nanti. Dan yang penting jaga diri. Jaga diri. Penting stay safe. Okay, thank you Arif. Okay, good luck in your career. Okay, thank you. Baiklah, untuk segmen Apa Kata Fans, nampaknya pelbagai reaksi yang kita terima di laman sosial Facebook MFL, khususnya di posting tournament bracket yang menyaksikan 4 perlawanan suku akhir TM Piala Malaysia akan berlangsung. Jadi jom kita saksikan antara komen yang ada daripada Lucy Hansel. Pertemuan terhebat dan paling dinantikan adalah di blok kanan TFC dan Perak. Pastinya sengit tetapi Perak dijangka mara. Kedah dan Selangor pastinya ibarat final. Itu antara ramalan yang dibuat oleh peminat ini. Dan komen seterusnya daripada Zamila Zam. Kalau Penang menang dengan UiTM di suku akhir, Penang pasti jumpa JDT di separuh akhir. Tapi JDT kan nak pergi Qatar. Mungkin JDT 2 yang ganti JDT 1 lawan Penang di separuh akhir. Ya ke Zamila? Adakah JDT akan hantar second team? Dan itulah antara pendapat fans lah kan?
Baik daripada Qayyum Ashraf, UiTM pun hebat season ni. Tak ada istilah budak you dah silap-silap ke semi tu. Mungkin juga adakah UiTM akan melakar kejutan? Sama-sama kita nantikan macam mana agaknya pencapaian 8 pasukan ini di suku akhir. Dalam perkembangan terbaru, Malaysian Football League MFL semalam telah mengemukakan rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN agar dapat mempertimbangkan semula keputusan menangguhkan saingan TM Piala Malaysia 2020. Rayuan ini dibuat susulan permohonan untuk meneruskan aksi TM Piala Malaysia ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikemukakan oleh MFL menerusi Kementerian Belia Sukan KBS ditolak menerusi pengumuman oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kemarin. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan berkata, keputusan untuk membuat rayuan kepada MKN itu diputuskan selepas mesyuarat khas ahli Lembaga Pengarah MFL semalam. Kita merancang, peringkat awal merancang setelah pengumuman pada 7 bulan oleh Berhormat Menteri Kanan bahawa akan dilaksanakan PKPB pada 9 bulan, iaitu semalam. Maka pada hari Sabtu dan hari Ahad, MFL telah merancang agar mengadakan kuarter suku akhir dan suku akhir ya, di 2 venue. Iaitu kita memilih di Kota Baru, Stadium Sultan Muhammad, dan juga di Pahang, Stadium Darul Ma'amur. Dan kita telah membuat gerak kerja untuk cuba mendapatkan penggunaan stadium tersebut. Baiklah, untuk itu sampai di sini saja Buletin MFL. Apa jua situasi yang sedang melanda negara ketika ini, teruskan menyokong pasukan kesayangan anda. Okey, jadi jaga diri, jaga SOP, terus sama-sama kuat untuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. #kita jaga kita dengan itu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.